Saya baca soalan dan saya baca jawapan. Kita ambil lah. Ya, kita ambil soal jawab je tuan-tuan. Tuan nak tanya saya tak pandai. Kita baca soalan yang diberi oleh tutor guru kita, lepas tu jawapan. Dia kata apa dia? Seseorang itu tersilap menyangka fajar belum terbit, lalu ia masih bersahur. Seorang tu dia tak tahu lagi, belum masuk fajar, ia masih bersahur, atau menyangka matahari telah terbenam, lalu ia berbuka. Dua kaedah. Dia sahur makan. Ya, orang tak azan ni dia makan. Rupanya orang azan lama je, speaker rosak. Kacau. Tak? Ataupun dia sangka matahari dah terbenam, lalu pun dia buka. Seseorang yang menyangka fajar belum lagi terbit, yakni belum masuk waktu subuh, lalu ia meneruskan makan, minum, bersetubuh dengan isteri dan sebagainya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa di atas. Tiba-tiba setelah beberapa minit kemudian ternyata padanya bahawa sangkaannya itu silap dan fajar sebenarnya telah pun terbit, yakni subuh telah masuk. Batallah puasanya pada hari itu mengikut jumhur ulama, termasuk imam-imam mazhab 4. Batal. 4 mazhab kata batal, tak boleh dia ambil yang kelima. Tak batal, saya rasa tak boleh. Wajib di atasnya mengqadakkan puasa tersebut pada hari lain selepas Ramadan. Walaupun begitu, untuk hari tersebut ia tetap wajib menahan dirinya dari makan dan minum dan sebagainya sebagai menghormati bulan Ramadan. Makan 6.30. 6.30? Apa tak azan ni? Maka hari itu batal puasa dia. Sebab apa? Dah masuk waktu fajar. Dan bagi dia tidak berdosa. Dia tak berdosa. Tak payah meraung, tak payah menangis, tak payah apa. Atas kelalaian dia tadi, dia tidak berdosa. Tetapi wajib bagi dia qada puasa tersebut. Wajib qada. Dan wajib menahan diri. Tak hari ni seronok, boleh makan dia kata. Masak tengah hari je pak. Tak boleh. Wajib tahan diri dia juga, menghormati itu bulan Ramadan, dan dia kena qada selepas itu. Dosa atau tidak? Tak, dia tak berdosa. Contoh kita lah tidur tuan-tuan. Penat, balik kebun ke buat kerja, penat sangat, itu kita tertidur. Bangun, habis waktu. Tak sedar betul. Ataupun ada satu benda yang kita tidur lewat sangat kita ni kan. Subuh tak jangka dah. Ataupun habis dah waktu subuh baru bangun. Adakah kita berdosa dengan kelalaian? Tak sengaja tertidur, tak sengaja benda yang bukan di luar kuasa kita, Allah tak kira itu satu dosa. Tak kira dosa. Kita kena bangun, kena solat. Itu juga ya, dalam keadaan tadi. Menghormati Ramadan dia kena jaga. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh seorang yang sedang menikmati makan atau sedang bersetubuh, iaitu ia terdengar azan yang menandakan fajar subuh telah terbit. Tengah-tengah makan ataupun tengah bersetubuh dengan isteri dia, Allahu Akbar, azan. Apa nak buat? Hendaklah ia segera meludahkan makanan yang ada dalam mulutnya sebelum masuk kerongkong. Maknanya dah makan dah, pergi buang, pergi kumur. Jika ia tidak meludahnya, sebaliknya meneruskan makanan itu, maka batallah puasa dia. Dah tahu dah jelas orang azan, dia makan, maka batallah puasa dia. Begitu juga jika ketika fajar sedang terbit, ia masih dalam keadaan bersetubuh dengan isterinya. Bersetubuh dengan isteri orang azan, maka wajib ia mencabut zakarnya dengan segera. Wajib. Hukum dia berhenti. Dengan mencabutnya itu tidaklah batal puasanya. Berhenti tadi ataupun berhenti bersetubuh tadi tak batal puasanya. Sekalipun lepas dia cabut tu keluar air mani, tak batal puasanya. Namun jika ia tidak mencabutnya, yakni tidak menghentikan persetubuhannya dengan segera, maka batallah puasa.
Bukan sekadar itu, wajib pula atasnya kena kafarah, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Sengaja tak boleh tahan. Ingat malam tadi tongkat Ali, ya. Terbabas orang dah azan, tunggu habis azan, terbabas, tak boleh. Apa denda kafarah dia? Dia kena 2 bulan berturut-turut. Macam orang bertubuh siang hari, bulan Ramadan bertubuh di siang hari, maka dia kena kafarah. Mengikut jumhur ulama Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, kerana batal puasa itu berlaku dengan persetubuhan yang disengajakan. Mazhab Hanafi, ia wajib mengqadakkan puasa saja dan tidak wajib kafarah. Seorang sahabat jumpa Nabi, cerita, "Ya Rasulullah, aku terbabas. Aku terbabas, nak macam mana? Aku terbabas." Ya, nak tunjukkan bahawa Islam sifatnya bukan menghukum, walaupun ada hukumannya berat. Islam sifatnya mendidik. Kalau tengok hukuman-hukuman dalam Islam, tuan-tuan, kita rasa berat. 2 bulan berturut-turut nak beri makan 60 orang fakir miskin. Beri makan 20 orang fakir miskin. Macam mana? Hukuman dalam Islam ni ada satu tahap yang tak ada kompromi. Man baddala dinhu faqtul, barang siapa keluar dari agama Islam, bunuh. Murtad, hukum bunuh. Kasar bunyi. Jadi bukan menghukum, dia mendidik. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan, pencuri, potong tangan. Tapi sifat dia bukan menghukum. Sahabat jangan menjumpa Nabi, Rasulullah, aku terbabas. Nabi kata, denda orang terbabas ni 2 bulan. Allah, puasa Ramadan pun tak berapa nak habis. Pucat dia rasa. Senyum Nabi kan. Lepas tu kena apa lagi? Kan kafarah. Banyak lagi kan, kita tengoklah tuan nanti. Yang ketiga, adakah batal puasa orang yang bersetubuh di malam hari setelah ia mandi junub selepas terbit fajar, yakni setelah masuk waktu subuh? Dia bersetubuh siang hari, lepas tu dia pergi makan sahur. Dia tak mandi wajib. Orang azan dah masjid, orang dah semayang dah masjid, dia baru nak tak mandi, baru pergi mandi. Tidak membatalkan puasa, tak apa. Tak batal puasa, tak payah mandi pukul 3 pagi, tuan-tuan. Ilmu. Kerana yang membatalkan puasa ialah berlaku persetubuhan selepas terbit fajar. Adapun mandi janabah selepas terbit fajar, maka tidak memberi kesan apa-apa pada puasa. Tak ada masalah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu pernah bercerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun pagi dalam bulan Ramadan dalam keadaan berjunub kerana bersetubuh dengan isterinya. Baginda mandi dan kemudian berpuasa tanpa mengqadakkannya. Maknanya bila dah orang perempuan sekalipun haid pun samalah. Dah cuci dah dia, adakah kena sebelum azan subuh dia kena mandi? Tak perlu. Lepas azan subuh dia sahur dulu. Makan sahur dulu, siap-siap sahur. Azan subuh, orang dah azan kat subuh, baru nak mandi, tak ada masalah. Yang soalan yang keempat, kita baca soalan, baca jawapan. Adakah mencium isteri di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Ya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku sedang ia berpuasa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hanya bagi orang yang mampu mengawalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang baru kahwin tak bolehlah. Adakah harus berkumur dan membasuh hidung ketika sedang berpuasa? Sunat kita ambil wuduk, basuh mulut, kumur, kita ambil air masuk dalam hidung. Boleh tak? Harus. Boleh. Tetapi jangan berlebihan kerana dibimbangi akan tertelan air. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebihkan memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika engkau berpuasa. Masuk air dalam hidung lepas ambil wuduk. Yang jarang kita buat. Kena buat, tuan-tuan, perkara-perkara sunat dalam wuduk. Ya, kalau sunat benda wajib kita tahu. Dalam ambil wuduk benda wajib, muka, tangan hingga siku, rambut dan kaki benda wajib. Ya, dan perkara-perkara sunat, perkara sunat yang biasa kita buat, dan ada benda yang kita tak buat, masukkan air dalam hidung. Benda yang kita tak buat. Lepas kita berkumur, masukkan air sedikit. Masuk tangan cukup je. Tak payah kurang, tuang macam tu.
Nak ketua macam tu letih kita. Jadi kena biasakan buat. Ya. Ada seorang ulama kata kalau orang yang penyakit resdung kena amalkan masukkan air. Lepas ribut masa umur masukkan dapat menghilangkan sakit resdung. Wallahu taala alam. Ya. Jadi itu soalannya. Jika tertelan air kerana berlebihan berkumur atau membasuh hidung itu batallah puasa. Sengaja banyak-banyak kumur sampai tertelan. Jika seseorang itu berkumur secara sederhana tanpa berlebihan lalu ia tertelan air tanpa sengaja tidaklah batal. Dia dah biasa, dia dah jaga. Kumur jaga batal, tertelan air maka tak batal. Kalau sengaja batal. Sengaja dengan banyak batal. Batal puasa. Itu kaedah yang disebut. Ya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mandi dengan niat menyejukkan badan ketika sedang puasa? Masuk bulan Ramadan, rahmat, maghfirah, dia'un itqu minan nar. Kadang-kadang masuk Ramadan ni panas dia lain macam. Setahun dua ni agak mendung, betul? Dulu panas sampai tahap kita ambil kain tuala lah letak atas badan. Boleh tak kita mandi ataupun kita basuhkan kepala? Harus. Kerana diceritakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di satu kampung Arab bernama A'rash, baginda mencurahkan air ke atas kepalanya ketika baginda sedang berpuasa untuk meredakan dari lapar dan kepanasan. Nabi jiru kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus, tak ada masalah bagi kita. Ya, kita basahkan badan kita, basahkan kopiah, basahkan untuk sejukkan sedikit. Harus hukum dia. Yang ketujuh, adakah harus memberus gigi ketika berpuasa? Boleh tak bersiwak? Kadang-kadang kita jumpa orang kata tak boleh nak bersiwak langsung. Kadang-kadang orang puasa ni bila time puasa meludah rata-riti, meludah takut batal puasa. Ludah sana kat sekolah tu penuh kat tepi longkang hari dia budak-budak. Bila masuk puasa ludah. Sebab apa? Takut batal puasa. Ni ada ilmu. Harus, kerana Nabi menggalakkan pada setiap kali hendak mengambil wuduk tanpa mengecualinya pada bulan Ramadan. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, kata Nabi, nescaya aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali wuduk. Gosok gigi. Namun hendaklah berhati-hati agar jangan tertelan ubat gigi atau sisa-sisa makanan di celah gigi. Itu kena hati-hati. Ya, hukum dia harus. Hukum mencabut gigi. Kadang-kadang kita tuan-tuan, ya, kita orang yang kena buat cucuk insulin, nak pergi hospital masuk air. Ya, masuk bulan Ramadan takut kita. Takut batal. Nak pergi cuci gigi, nak pergi klinik cabut gigi. Proses mencabut gigi atau menampal tidak dapat dielakkan daripada tertelan ubat yang digunakan. Kita ke proses dijalankan ubat bius dan sebagainya. Jika jelas ada ubat, air atau darah atau bahan yang masuk dalam hukum ketika proses mencabut atau menampal, hukumnya adalah batal. Kalau jelas. Kita cuci gigi, air itu kita telan dengan sengaja. Ataupun tak tertelan, jelas rasa dia banyak masuk, maka batal. Ya, kalau tidak, tak apa, tak ada masalah. Ya, harus hukum dia. Boleh tak menitik air mor ketika sedang berpuasa? Tidak membatalkan puasa. Air mor tidak membatalkan puasa. Kerana mata bukanlah saluran yang terbuka, yang selalu kita dalam fiqh manhaj kita baca. Ya, okey. Yang ke-10, hukum mengunyah sesuatu ketika sedang berpuasa tanpa menelan. Kunyah. Ambil daun gigit. Tak telan. Makruh hukumnya. Mengunyah makanan kecuali jika tidak dapat dielakkan. Seperti untuk memberi makan anak yang masih bayi atau sebagainya. Ya, tidaklah makruh hukumnya, tetapi tak dipastikan makanan dikunyah itu tidak sampai. Ya, kita kunyah-kunyah biskut keras-keras bagi anak, suap anak. Macam tu. Hukum dia makruh. Ia tidak membatalkan puasa kita. Hukum membuang darah dari badan ketika sedang berpuasa, berbekam dan sebagainya. Apa hukum berbekam, buang darah? Tidak batal puasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram haji dan pernah berbekam semasa beliau berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Namun hukumnya makruh jika dibimbangi akan melemahkan badan.
Makruh. Kalau kita bekam ni, kita rasa kita penat, letih. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, adakah kamu sekalian yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan bekam ke atas orang berpuasa? Jawab beliau, tidak, kecuali jika boleh melemahkan. Maknanya kalau kita pergi tadi berbekam, lemah badan kita, baru makruh. Saya berpegang sebelum ni kata makruh berbekam. Ini tidak berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berbekam ketika Nabi sedang berpuasa. Okey. Masalah hukum menelan air liur. Tuan-tuan, saya baca ini, hukum-hukum ni adalah mengulang kaji semula. Kadang-kadang kita pun confuse. Datang soalan, kita jadi confuse. Macam mana boleh ke tak? Bila kita baca balik, ada kaedah. Ya? Kalau tanpa ilmu, apa yang kita buat tanpa ilmu, tak boleh. Dan ada ilmu, kena amal. Menelan air liur sendiri masih dalam mulut sekalipun banyak, tidak membatalkan. Air liur kita banyak mana pun tak batal puasa. Ya, air liur orang lain batal lah. Air liur orang lain batal. Ya. Tapi kalau dia bercampur dengan benda lain, maka batal lah puasa. Sakit gigi, berdarah. Ada darah dalam air liur, rasa dah darah dia, kita telan, batal. Seperti seorang memilih benang yang berwarna dengan mulutnya, lalu bercampur air liur dengan pewarna benang itu, kemudian ditelannya, maka batallah puasa. Dia ambil benang, dia congkir-congkir gigi dia. Benang tadi ada pewarna. Pewarna tadi tengok merah, hijau, biru, kuning. Dia pun telan air liur. Ada pewarna tadi, batal puasa dia. Begitu juga dengan batal puasa menelan air liur yang terkena najis sebelum membasuhnya, seperti air liur yang bercampur dengan darah dari gusi. Namun kalau gusi selalu berdarah atau biasanya mengeluarkan darah dan suka memelihara darahnya, maka darah yang seperti itu dimaafkan dan memandai dengan meludahnya sebagai ganti membasuh leher dia. Kalau dia jenis penyakit sentiasa, gigi dia sentiasa berdarah, tak boleh hilang dah, dimaafkan bagi dia. Ni kan Islam hebat, dia ada ilmu. Macam orang kerja pomen, nak ambil semayang, pastikan badan kita ni hilang sesuatu yang mengganggu daripada air. Tapi bagi orang kerja pomen, tiap hari dengan minyak hitam, dimaafkan bagi dia. Sebab apa? Lepas main dia dibuka bengkel lagi. Dia hanya boleh basuh tak? Kena basuh sekadar yang dia mampu. Celah-celah kuku dia tak boleh nak alam, tak ada masalah. Bagi dia lah. Bagi orang lain macam kita tak boleh. Begitu juga batal puasa jika telan air liur yang telah pun dikeluarkan dari mulut sekalipun masih melekat pada bibir. Dah keluar, dah duduk kat bibir kita dah. Walaupun kahak sekalipun dia lalu, kita kahak tadi lalu kat leher kita, tak batal. Lalu tak batal. Tapi kahak tadi kita keluar, kumpul dalam mulut, telan, batal puasa. Jadi keadaan. Masalah kahak ni, ulama berbeza pendapat. Ada yang berkata ia membatalkan puasa dan ada berkata tidak batal. Adapun menurut mazhab Syafi'i, kahak yang dikeluarkan dari dalam tekak jika diludahkan keluar tidak membatalkan puasa. Namun jika kahak itu ditelan kembali setelah berada dalam mulut, maka batallah puasa. Imam Syafi'i kata batal. Kita batuk-batuk keluar kahak, kena keluarkan. Kalau daripada atas kita sedut tadi, kita terus tak keluar, kita terus orang sesemua kan, terus keluar masuk lain-lain. Kita rasa, tapi terus masuk, tak ada, tidak membatalkan. Bagaimana dengan sistem makanan di celah gigi? Kalau kita mengaji kitab pondok lah, kitab lama-lama, dia setiap detail besar mana makanan yang boleh kita telan. Contoh yang kalau kita saya ingat lagi, sebesar biji bijan, besar bijan tu, biji bijan, kuih bijan tu kan, yang ada bijan biji-biji tu.
Kalau keluar dalam mulut kita, kita kena keluarkan. Kecil dari itu, kita dimaafkan. Macam tu. Yang tengah semayang pun sama. Tengah semayang macam mana? Kita kena ludah. Ludah di belah kiri. Kalau semayang tak ada orang belah kiri lah, ludahkan di sebelah kiri. Walaupun kita dalam keadaan terbersin ke, hingus sekalipun, hingus. Macam mana nak buat? Kita ambil kain, bawa kain siap-siap tisu dalam poket. Jangan semayang jemaah ni, bawa tisu. Ada kain, boleh letak kain, tak ada masalah. Tidak membatalkan puasa kita, membatalkan semayang kita. Macam handset lah, zaman handset berbunyi sekarang. Kita pergi semayang, handset dalam poket. Ada masa kita lupa tutup, kita tengah bunyi handset. Ambil handset tadi, keluarkan, tengok, jangan risau. Batal tak? Tak. Keluarkan handset, tutup. Tengok ni, tak batal tuan-tuan. Tengok, tutup, off. Ni pun nak tekan, mana pun nak off. Tak jumpa, dah tak tengok. Nak tekan macam mana? Ngeng-ngeng lagu. Sekejap, 2 rakaat sampai Jumaat, 1 speaker dengar, 1 masjid. Nak tu imam pula duduk kat sini. Lagi tengok. Keluarkan tuan-tuan, keluarkan handset. Boleh tengok tak? Boleh? Offkan dulu. Tak batal solat kita. Kata Nabi SAW sebut, kalau ular ambil kayu, pukul ular tengah semayang pun tak batal. Jangan bercakap ular-ular. Cakap ular-ular batal. Batal kerana bukan ular tu, kerana cakap tadi. Jika makanan itu sedikit sukar untuk dipisahkan dari air liur, diludahkan, maka tidaklah membatalkan. Adapun jika makanan itu banyak, boleh dipisahkan dari air liur, diludahkan, maka jika diludahkan, tidak membatalkan puasa. Jika ditelan, batal puasa banyak. Jumhur ulama mazhab Hanafi batal puasa jika keadaan lebih sebiji besar, sebiji kacang, besar kacang yang saya belajar dulu, sebiji bijan. Bijan. Hukum mandi ketika sedang berpuasa. Kalau mandi berlebihan ni dia jadi makruh. Tak ada masalah. Lepas asar pun orang kata tak boleh mandi, tak ada masalah mandi lepas asar. Yang tak boleh mandi yang banyak. Sengaja berendam dalam kolah. Tentang kat rumah ada kolah kan, berendam dalam tu. Hukumnya harus mandi tuan-tuan. Masa saya kecil tak boleh mandi sungai bulan puasa, nanti batal. Batal puasa. Tak mandi sungai bulan puasa kita. Kita hobi tu hidup sungai. Bulan puasa tak ada orang mandi sungai. Sebab apa? Nanti terkentut dalam air, batal puasa. Bila besar ni kita berfikir balik, terkentut angin keluar, bukan air masuk. Macam mana boleh batal? Kalau terkentut itu batal, atas darat pun terkentut batal lah. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh melampau dalam mandi sekalipun kat rumah sekejap, mandi segarkan badan, tak ada masalah. Tapi berlebih-lebihan jadi makruh. Sembuh inhaler yang digunakan oleh orang yang ada asma. Inhaler, sak. Dulu kita berpegang dengan batal. Kerana kita mengikut fatwa daripada Syekh Al-Azhar, beberapa orang Syekh Ali Jumaah dan sebagainya. Pendapat yang terbaru daripada Yusuf Qardawi, tak batal. Jadi orang yang asma boleh berpuasa dengan senang lenang. Sak. Jangan letak perisa pula dah. Strawberry, anggur, itu batal lah. Untuk ubat, spray tak batal puasa kita, tak batal. Mana pendapat ulama tadi? Insulin kan, cucuk insulin tak batal. Masuk air kat hospital tak pasal. Kita demam-demam sangat pergi hospital, kita nak puasa ni, doktor kata cik kena masuk air, sila. Tak batal puasa kita masuk air. Sebab memasukkan dalam rongga yang terbuka batal. Rongga terbuka, macam mana rongga terbuka? Mata bukan rongga terbuka. Masuk dalam mulut, telinga ni terbuka lah ni. Tubuh masuk atas rongga, ruang sampai jok, dia kata jok. Bolehkah korek atau cuci telinga menggunakan putih kapah atau alat lainnya ketika berpuasa? Kita telinga tak boleh korek, hidung tak boleh korek, banyak sangat batang. Dia tak boleh, tak ada masalah. Sekadar mencuci, bukan mengambil seronok dalam-dalam, cucuk dalam mana sangat kita boleh cucuk, tak batal.
Jadi ada pendapat kata batal, ada kata tak boleh. Tapi saya pegang dengan tak batal. Itu juga dengan korek hidung. Korek hidung tak batal puasa. Kita biasa dulu kita korek hidung tak boleh, korek telinga tak boleh. Korek hidung tak pasal menjurumus dalam hidung. Ingat sebulan tak puasa. Sekadar mencuci lubang exhaust tak batal. Ya, sampai ke 19 insya-Allah tuan-tuan. Orang yang jadi tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kena ada ilmu. Dan ilmu kena amal. Apa guna pada badan kita penuh senjata tapi kita tak pandai nak guna. Ya. Parang ada kat selit kat pinggang, senapang lagi ada pikul tak belakang. Nah, jumpa babi mengamuk tak boleh guna. Tak boleh guna. Nak tembak tak pandai, takut, tak ada guna. Al-ilmu bila amalin kasyari bila samari. Ilmu tanpa amal, pokok tanpa buah. Nah, pokok getah banyak, cantik, tapi tak ada susu. Nori-nori tak buat susu, tak ada faedah pokoknya. Nah, jadi ilmu tu dia pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Jadi wallahu taala alam tuan-tuan. Mudah-mudahan bacaan kita tadi mendapat manfaat sedikit sebanyak pada kita dan kita sebarkan kepada kalau ada hukum-hukum bertemu dengan kita boleh jawab, kita sebarkan insya-Allah. Aku lihat hadza wa astaghfirullah lakum. Mudah-mudahan Ramadan ni kita masuk dalam keadaan yang kita bersedia untuk bertemu dengan Ramadan. Ya, kerana Ramadan dijanjikan oleh Allah akhir sekali itqum minan nar, yang kita nak dijauhkan daripada api neraka. Orang yang habis bulan Ramadan penuh takwa pada Allah umpama bayi baru lahir tuan-tuan. Sebab tu Nabi pun doa. Nabi doa Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ij'alna Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.